masa yang sama, Sidak Tok masih ada sisa-sisa sifat baik yang melebihkan Sidak sikit di atas bangsa-bangsa lain pada ketika ialah, sehingga kita nampak ada hikmah mengapa Islam tu turun di bangsa Arab. Antara yang kita dah sebutkan, murah hati ya, Sidak yang suka bersedekah walaupun daripada zaman jahiliyah. Cuma sedekahnya apa? Sedekahnya kadang-kadang benda-benda yang haram, bersedekah arak kan, bersedekah hasil judi. Tapi Sidak memang sangat menyanjung tinggi sifat murah hati orang-orang Arab jahiliyah tu. Yang pertama. Kedua, Sidak tu menepati janji. Menepati janji. Jadi mudah berjanji, dah melafazkan janji, maka pantang bagi Sidak untuk mungkir janji. Ya sifat Sidak lah. Ketiga, tegas menjaga maruah. Ataupun kita sebutkan bahasa Arabnya muru'ah. Muru'ah. Orang Melayu nyebut maruah. Bagi Sidak muru'ah tu harga diri. Harga diri tu bukan benda yang boleh diambil ringan. Terutamanya melibatkan diri Sidak pun dengan kaum keluarga lah. Kita sebut juga antara jahiliyah Sidak ialah sifat asabiyah. Apa maksud asabiyah? Kepuakan, sifat kepuakan. Mun orang sama puak dengan kau, malah bagus, malah baik pun tolong, malah jahit pun tolong. Kita cerita sebelum tu. Semuanya sebab muru'ah, sebab maruah. Maruah tu suatu perlu dijaga. Bagi Sidak, suatu yang perlu dijaga. Okay? Bahkan orang kata Sidak pun tahu orang penipu tu adalah orang yang sedang maruah. Orang-orang yang suka menipu, suka bulak adalah orang yang ada maruah. Jadi kita akan anggap, kelak kita akan baca dalam sirah yang selepas-lepas tu, kisah-kisah di mana orang-orang Arab jahiliyah setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, bila orang bertanya dengan Sidak pasal Nabi Muhammad, Sidak simbulak. Meskipun Sidak belum beriman dengan Nabi, akan ada kita jumpa kisah-kisahnya kelak. Orang-orang yang memusuhi Nabi, menolak dakwah Nabi, tapi bila orang bertanya dengan Sidak, Muhammad tu macam ni, Sidak akan bulak. Sidak akan cerita apa yang Sidak tahu pasal Nabi Muhammad. Dan Sidak tahu Nabi Muhammad orang yang baik. Dan Sidak akan bulak. So bagi Sidak, pembulak tu adalah orang yang sedang maruah. Orang yang sedang maruah. Okay? Jadi bila ditanya pasal Nabi Muhammad, Sidak akan cerita Muhammad tu orang daripada keturunan yang baik. Nya pun orang yang baik. Nya kami orang gelarnya Al-Amin. Orang yang boleh dipercayai. Betul. Walaupun Sidak beriman dengan Nabi. Tapi sebab maruah, nak pantang bulak. Boleh. Orang bulak tu sedang maruah. Jadi sifatnya melekat pada Sidak. Meskipun imannya belum ada. Agama yang belum difahamkan ke atas Sidak. Muru'ah kata orang Arab. Maruah. Sifat yang keempat, tekad yang kuat. Masa kita cerita, yang saya ceritakan, sebab Sidak tu tinggal dalam kawasan gurun, kawasan padang pasir yang sangat susah, sangat menyulitkan. Si dapat setengah hati, si dapat mun mau pergi sikit tempat ke sikit tempat dekat tanah Arab ya, si dapat semadi nadai. Mesti mental kuat. Mun si matilah dekat padang pasir. Saya dah makanan, saya dah pokok tumbuh. Jadi mun nak pergi sikit tempat ke sikit tempat yang susah. Jadi perlukan orang yang ada tekad, ada azam yang kuat. Si dapat alang-alang. Mun nak pergi sikit tempat, cepat alang-alang. Macam kita dah pergi nak, lagi boleh patah balik. Nak tempat kita tu pokok banyak, sungai pun. Naik ke atas sampan, kelak sungai ngembak. Sinun ni saya dah ada sungai. Tanah Arab. Jadi
sebab gaya hidup yang susah tidak tu, dalam diri tidak terbina tekad yang kuat. Jadi bila Islam datang, Nabi suruh berjihad, oh memang sedar orang lain. Orang buat jihad, sidak pun si alang-alang juga. Sebab si dah biasa hidup ke dakyat, si oleh alang-alang. Mesti si sampai ke destinasi, susah. Leput kat padang pasir, mati. Nah, sebab suasana hidup sidak ke dakyat. Sebab ya kita nangga orang Arab tu, mun dia jahit si alang-alang juga. Nah, nya bait pun si alang-alang. Nak bila nya jahit Yahudi pun kalah. Nak tanyalah mana-mana ustaz-ustaz yang belajar dekat tanah Arab, belajar di negara-negara Arab. Boleh tidak cerita sikit-sikit perangai mun Arab dia dah jadi jahit. Kita negara kini tu, negara Arab kini tu, perang sia situ nak. Dekat Syria, dekat Yaman, dekat Iraq, macam-macam, Lubnan, perang, bom-bom yang biasa. Kalau tidak mudah jahit si alang-alang juga. Nak sebab tekad. Nak kau nak malah jahit, polah menang-menang. Ya cara pemikiran sidak. Munah jadi baik pun jangan alang-alang. Jadi orang kita nanggap Arab yang betul-betul soleh, susah kita nanggap orang dapat melawan. Punya benar-benar soleh. Banyak si akan alang-alang. Punya dah rajin sedekah ya, sedekahnya saya dah main RM10, RM20. Mun jumpa pak-pak Arab dekat Sinun kini itu yang kaya-kaya, punya sedekah memang isi sedekah alang-alang. Memang isi sedekah alang-alang. Sebab macam ialah hidup sidak, macam ialah sifat sidak. Nak mula sesuatu, polah benar-benar. Ya sifat yang keempat, sabar. Artinya lah nak, bila nak tinggal di tempat yang susah, mesti sabar ya perlu. Kalau orang Arab ada pepatah nak, man sabara zafara. Ada orang sebut man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan berjaya. Ya pepatah Arab, bukan hadis lah, pepatah. Man sabara zafara. Barang siapa yang sabar, maka dia akan berjaya. Dia akan sampai ke destinasi, dia akan dapat malah apa yang dia mau. Benda ya dipegang kuat oleh sidak orang Arab tu, walaupun pada waktu ketika ya sidak masih jahiliyah. Dan nombor 5, sifat yang kelima yang kita sebutkan sebelum tu ialah gaya hidup yang kurang dicemari pengaruh bangsa lain. Jadi sidak tu ada identiti tersendiri. Sidak si dijajah oleh mana-mana bangsa yang besar. Macam saya tunjukkan di peta tu. Sebelum tu saya tunjuk peta tu. Tu tanah Arab. Tu tanah Arab. Kemudian tu sebahagian daripada dunia lah. Tu atas tu belah Afrika, benua Afrika Utara. Atas tu Eropah, tempat orang putih. Sebelah tu Asia lah. Hujung Asia. Jadi pada zaman Nabi, abad ke-7, kita tu abad ke-21, 2022 kan, 2022 masih lama lagi, 2023, betul? Jadi zaman Nabi, Nabi hidup pada 600, kita tak 2000. Nabi hidup zaman 600 Masihi. Ya kiraan tahun orang putih sebenarnya Masihi itu. Masihi itu artinya kelahiran Nabi Isa. Orang putih bagi sidak orang Kristian. Jadi kiraan tahun sidak mula daripada tahun Nabi Isa lahir. Ikut kiraan sidak lah. Jadi daripada Nabi Isa lahir, tahun ke-600 tahun selepas kelahiran Nabi Isa, maka zaman dia lah Nabi Muhammad SAW hidup pada abad ke-7, iaitu antara 601 hingga 700 Masihi ke atas. Tu tadi tanah Arab. Meskipun kita nangga dikerek dengan kanannya, dikerek dengan kanannya nak warna kuning tu apa? Persian Empire Parsi. Empire Parsi. Bukan kerajaan lagi, tu ada empire. Empire tu lagi besar daripada kerajaan.
Rajanya bukan ditunggah raja lagi. Rajanya ditunggah apa? Maharaja. Emperor orang putih sebut. Maharaja. Di bawah maharaja tu ada raja-raja kecil. Ialah arti empire. Okey. Warna kuning tu dekat sebelah kanan kanan tanah Arab tu, tanah Arab tadi. Atasnya belah kanan ialah Empire Parsi. Parsi tu bukan orang Arab lah. Kini tu je kita nangga sidak rata-rata bercampur dengan orang Arab. Dulu sidak tu ada bangsa nyempun. Ada bahasa nyempun, bahasa Parsi lah, bahasa Parsi. Okey. Apa agama sidak? Apa agama orang Parsi? Majusi. Agama Majusi. Apa agama Majusi? Agama yang nyembah api. Tidak tu ada api dan tidak sembah api. Selalu orang madah api ya si padam-padam. Bukan api ya si padam-padam. Nya si padam sebab ada orang jaga. Nah, ada orang yang menjaga supaya api ya tetap menyala. Artinya Tuhannya tadi dijaga oleh makhluknya. Contohlah. Kalau orang madah, api tu si pernah padam. Betul lah si pernah padam. Tapi sebab dijaga oleh orang. Bukan api ajaib. Bukan. Api ialah disembahnya. Jadi dalam kuil-kuil orang Majusi tu, kuil-kuil orang Majusi tu, tidak akan ambil api daripada api besar tadi. Okay? Dia akan embak dalam bekas, dia akan kah dekat kuil-kuil sidak. Saya tahulah apa kena nyamalah macam dia. Nah, artinya api itu dipandang sebagai cahaya Tuhan, macam dia lah. Ia adalah agama orang Majusi. Sidak tu empire yang besar. Di sebelah kiri tanah Arab warna ungu tu adalah apa ada situ tulisnya? Eastern Roman Byzantine Empire. Ataupun bahasa Melayunya Empire Rome. Empire Rome Timur. Kena dipanggil Empire Rome Timur, ada sejarahnya dah. Rome tu lama dah. Ni ada pecah-pecah, ada timur, ada barat. Tapi yang zaman Nabi tu yang berkuasa ialah Rome Timur. Nangga sebesar ni kerajaan Empire Rome, wilayahnya. Nak warna ungu tu hanya menguasai apa? Afrika, belah Afrika atas tu Afrika, Eropah, Eropah dan sebahagian daripada Asia. Besar. Kini tu sini Rom tinggal tu ya. Rom zaman kita, zaman moden kini tu Rom hanya tinggal untuk senang je untuk apa? Negara apa? Negara Itali. Negara Itali antara negara kuat main World Cup. Nah, dulunya Rom empire besar. Kini tu Itali hanya tempat pelancongan kuat main bola, ya je. Dulu sidak tu ditakuti oleh manusia orang Rom. Nak cari Itali kat peta senang je. Tuan-tuan, puan-puan cari nak ada macam kasut tumit tinggi ya. Nah, nampak sih? Rupanya kedak kasut tumit tinggi. Itulah. Macam kasut tumit tinggi orang puan ni. Ialah negara Itali. Senang je nak cari dekat peta. Cari nak macam kasut tumit tinggi. Ia negara Itali. Kini tu tinggal tu aja. Tinggal tu aja. Dulu besar. Empire Rome. Jadi di kiri dan di kanan tanah Arab adalah dua kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia yang tidak mampu dikalahkan oleh mana-mana bangsa pada ketika ya. Tapi menariknya orang Rom dengan orang Parsi selalu peranglah sesama sila tu, dua-dua berebut pengaruh. Hanya sebelah-sebelah aja. Selalu berebut pengaruh orang putih dengan orang Parsi tu. Okey. Tapi kena di tanah Arab si dikacau. Sebab saya katakan minggu lepas sebab tidak si minat karena kawasan padang pasir. Macam saya dah apa-apa nak situ apa dalam si menarik nak nanam pokok pun si tumbuh. Saya kita kata nak nak berlawan dengan orang Arab tu pun tahu kalah. Tidak ya pakar padang pasir, pakar hidup di padang pasir. Jadi bagi sidak tandah dalam orang Arab tu, sidak tu orang si bertamadun. Orang si bertamadun, tandah dah. Jadi hidup orang Arab tu
kurang, bukan Madasi ada, kurang pengaruh daripada bangsa lain. Memang ada orang Arab yang jadi Majusi, orang Arab yang jadi Rom, Empire Rom agama apa? Tadi Parsi agama Majusi, Empire Rom agama Nasrani, agama Kristian, agama Nasrani. Okey, jadi memang ada orang-orang Arab yang memeluk agama sidak tu, tapi sikit aja si kami. Kebanyakannya yang diam dekat-dekat situ lah. Ada si nampak nama Ghassanid. Ghassanid tu orang Arab Kristian. Orang Arab Kristian di bawah Empire Rom. Sidak adalah raja sidak ya, bernaung di bawah Maharaja Rom. Tapi kebanyakan orang Arab di Dibah tu memang menyembah berhala. Macam kita ceritalah, orang Arab jahiliyah. Okey, faham ya. Okey, dia menyebabkan sidak tu artinya walaupun dah jahil-jahil tadi, tapi ajaran agama Nabi terdahulu ya masih ada sikit lah. Masih ada sikit berbanding Parsi memang lain. Agama yang entah apa-apa. Agama Nasrani jauh. Ini dah berubah daripada zaman Nabi Isa. Asalnya agama Islam lah. Ya, agama Nabi yang diambak oleh Nabi Isa, tapi ratusan tahun kemudian diubah suai menjadi agama baru. Okey. Jadi ia adalah sebab sedikit secara ringkas lah saya nak cerita. Secara ringkas suasana yang kita nampak. Okey. Artinya berbanding bangsa-bangsa lain, meskipun kita cerita tadi orang-orang Arab tu jahil, tapi kejahilan sidak ya dibanding dengan kejahilan bangsa-bangsa lain seperti orang Parsi, seperti orang Rom tu okey sikit lah. Okey sikit. Contohnya apa? Contohnya kita nangga cerita orang Parsi. Maharaja Parsi tu dianggap seperti Tuhan. Orang Parsi tu dianggap seperti Maharaja Parsi tu dianggap seperti Tuhan. Waktu cerita kejahilan orang Parsi dulu. Kejahilan sidak contohnya bila rajanya sakit, maharajanya Tuhan sakit juga Tuhannya. Enggak Tuhan tapi sakit juga. Bila maharajanya sakit, maka akan keluar arahan daripada istana Empire Parsi tu. Akan keluar arahan, okey, raja kita sedang gering, bahasa Melayu je nak. Raja kita sedang sakit, maharaja kita sedang sakit, Nyai Kini Tok tengah berubat, maka semua rakyat wajib berhenti mualah apa-apa kerja. Berdoa untuk maharaja. Cik lu mualah apa-apa kerja haram. Mau lagi tengah bertukang apa, berhenti. Tunggu sampai maharaja yang sihat balik. Ikut. Jahil lah. Teruk. Pemimpin diangkat seperti Tuhan. Ya. Dan si boleh soal. Si boleh ditanya, kenapa kenapa tuanku malah macam tu? Si boleh ditanya. Pernah ada kisah salah seorang maharaja Parsi tu yang bercerita, okey, beta mau malah ke datuk. Panjang ceritanya lah, saya ringkaskan. Beta mau malah ke datuk ke negara kita. Okey, beta tetapkan macam tu. Okey, menteri-menteri semua ada apa-apa yang mau disuarakan, diam je semua menteri. Tanya lagi sekali lagi, ada apa-apa yang nak disuarakan, mau ditanya, diam lagi. Sampai kali ketiga, cik dah orang jawab. Cik berani. Datang seorang lalu berdiri. Tuanku, saya patik ada suatu mau tanya. Dan tadi maharaja nanya, nak, siapa yang ada soalan? Ada soalan kah? Jadi rakyat bangunlah seorang tu Nak, patik ada soalan yang ada. Keputusan tuanku tu yang ada, adakah diguna pakai untuk sekian waktu wajakkah ataupun terpakai selama-lamanya? Ejak ditanyanya. Jadi apa kata maharaja Parsi tadi? Hai rakyat sialan, dia kata.
Manusia dari golongan apa kamu? Orang lelaki tak menjawab, patik tok dari golongan juru tulis. Orang yang nulis dokumen-dokumen istana. Apa kata mengajar kat ya? Tarifnya, sebatnya sampai mati. Tegal nanya ajak jadi. Nanya ajak, tuanku, nak keputusan kita tu sekejap ajak kah ataupun diguna pakai selama-lamanya. Dah lah, nang maharaja pun nanya tadi. Nya nanya, orang nanya lah. Nya minta orang nanya lah. Dah orang nanya, disebat sampai mati. Artinya anak madah sebenarnya sih boleh disoal. Dengar ajak kata aku. Dengar ajak kata beta tu. Ya. Sikap Maharaja Parsi dia sebenarnya. Action ajak nanya. Action ajak buka soalan. Sebenarnya simuk ditanya. Okay? Dan saya ada orang melawan. Pas ya. Takutlah orang tu. Sebab Maharaja tu dipandang begitu berkuasa. Menyoal Maharaja dianggap macam menyoal Tuhan. Orang Rom pun sama. Orang Rom, Maharaja Rom, rakyat-rakyatnya biasa sujud kepadanya. Rom tu okey sikit lah. Tapi tetap Maharaja ya dipandang, diangkat seperti Tuhan. Sujud pada Maharaja. Berbanding orang-orang Arab. Berbanding orang-orang Arab jahil luar, tapi orang Arab si akan mengangkat pemimpin setinggi ya. Tidak masih ada bermesyuarat. Orang Arab Mekah yang jahil tu tidak ada sikit tempat bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah. Apa Darun Nadwah tu? Kira macam Dewan Parlimen orang-orang Mekah. Dewan Parlimen. Dalam ya ketua-ketua kabilah, ingat tak? Puak-puak tadi, ketua-ketuanya akan bersidang dalam Darun Nadwah. Apa-apa keputusan bincang. Seada seorang yang berkuasa penuh. Seada. Apa-apa keputusan untuk Mekah, kita bincang sama-sama untuk orang Arab jahiliah. Seada pemimpinnya diangkat, kata-katanya langsung boleh ditolak. Pemimpin boleh disoal. Boleh beri cadangan dengan pemimpin. Yang budaya orang Arab. Si akan tidak sujud sesama manusia. Sebab masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Kita ceritalah manusia, si ada manusia dekat bumi tu boleh diangkat melebihi semua orang, si ada. Nabi waktu kan kita cerita sebelum tu Nabi Ibrahim kemudiannya berubah lah. Kemudian ada Amru bin Luhai ngembak berhala. Daripada berhala tu banyak budaya-budaya jahil yang lain lah. Tapi antara yang masih terjaga ialah tok tadi. Sidak si akan mengangkat seorang, akan melampau dalam memuliakan seorang pemimpin. Sidak hormat. Tapi hormatnya masih ada had. Berbanding orang Parsi dengan orang Rom tadi. Maharaja sidak ada had. Apa kata Maharaja ikut saja. Si boleh disoal, si boleh dilawan. Orang Arab meskipun jahil juga, tapi pemimpin sidakkan pemimpin hormat, tapi masih berani. Masih orang kata menerima salah tegur. Meskipun jahil tadi. Faham kan? Jadi sebab ya orang kata tu sifat-sifat baik. Pengaruh bangsa lainnya si masuk ke dalam orang-orang Arab kecuali sedikit. Jadi sebab ialah antara hikmahnya kena Islam tu turun pada orang Arab. Punya turun pada orang Parsi, turun pada orang Rom belum tentu lagi. Orang Arab ya berbanding bangsa lain lebih sesuai, lebih bersedia, boleh kata bersedia lah, lebih bersedia untuk menerima Islam. Sebab tidak memang daripada ajaran Nabi Ibrahim. Cuma tidak mensyirikkan Allah. Allah ya, tidak macam kita cerita, tidak masih sembah Allah, tapi pada masa yang sama menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Nama-nama berhala kita dah sebut dah sebelum tu. Okay? Ya sifat baik orang-orang Arab jahiliyah. Okay? Boleh faham tak? Saya kata, jadi ada hikmahnya lah.
Kena dipilih. Dan Cun juga tadi memang tengah-tengah antara dua kuasa besar dunia. Dan bila kita baca sejarah Islam, memang sampai 50 tahun selepas Nabi wafat, sampai 50 tahun dua empire tu kalah dengan orang Islam. Sebelum tu tadi takut manusia dengan orang Rom, dengan orang Parsi. Berani. Bila Islam datang, sampai 50 tahun selepas Nabi wafat, para sahabat berjihad melawan Rom, melawan Parsi, kalah. Saya dah sisa lagi. Kecuali sikit tinggal tok je tadi nak. Tapi kini tok macam aja lah Rom, Itali, ni macam aja lah. Parsi pun sama. Kini tok jadi tempat orang Islam lah. Iraq dengan Iran yang Syiah lah. Iran negara Syiah, tapi Iraq kan negara Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ya hebatnya Islam. Turun pada satu bangsa padang pasir, tak ada apa-apa tu, hidup lurus bendul. Dia terima Islam, angkat jadi satu bangsa yang kuat. Islam dia telah memuliakan orang-orang Arab. Dan samia juga sepatutnya ke atas bangsa kita, orang Melayu, orang Melano kah, orang Cina kah, bila Islam datang, Islam ialah yang memuliakan kita. Kita mulia dengan Islam, bukan mulia dengan bangsa. Bangsa kita jadi hebat sebab Islam, bukan dengan selain Islam. Okey. Jadi pada zaman Nabi, selepas tu lepas kita cerita pasal golongan yang orang kata apa, jahil tadi, saya pernah bangkitkan persoalan tu dulu. Persoalannya masih ada orang-orang yang di tanah Arab, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah sebelum zaman Nabi, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masih ada orang-orang Arab yang masih berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim yang betul, yang menyembah berhala. Ada dan kita tengok berhala sia situ ada. Sampai dekat Kaabah ya, ikut riwayat dalam Kaabah ya, dekat Kaabah ya, 360 buah berhala di kiri kanan depan belakang atas dalam Kaabah. 360 berhala. Tapi masih ada orang-orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurang-kurangnya sembah berhala, masih ada ada. Tidak tu disebut sebagai golongan Hanif ataupun jamaknya Hunafa. Hanif tu satu, seorang. Hunafa, orang-orang yang Hanif. Jamak, pluralnya. Selalu orang beri nama anak Hanif. Betul sih. Hanif. Apa maksud Hanif? Hanif tu bermaksud berlepas diri atau lurus. Berlepas diri atau lurus. Kena disebut berlepas diri kerana kerana mereka berpaling daripada kesyirikan yang dilakukan oleh kaum mereka. Tidak nanggap kaum tidak jembah Allah, tapi sembah berhala juga. Tidak dapat terima. Ada orang-orang macam tu, walaupun sedikit. Antara yang termasuk dalam golongan ini ialah pertama, seorang yang bernama Qus. Bukan Qus semangat lah. Orang sahabat Qus semangat ya. Qus bin Sa'idah Al-Iyadi, daripada kabilah Bani Iyad. Qus bin Sa'idah tu seorang yang apa? Seorang yang dapat terima kaumnya sembah berhala. Tahu apa hal? Fitrah, yang artinya fitrah. Tahu fitrah. Keadaan semula jadi kita sebenarnya manusia tu semua fitrahnya adalah menyembah Allah. Fitrahnya memberontak. Dapat terima, hatiku dapat menerima apa dibuat oleh kaum aku tu. Si Qus bin Sa'idah tu. Qus bin Sa'idah tu pernah pergi depan Kaabah. Pergi depan Kaabah. Dia tu seorang penyair, orang pandai sastra. Pergi depan Kaabah, nunggah semua orang Mekah, orang Madah bersuara besar, berteriak kepada semua orang Mekah. Adalah yang disebutnya, tapi kat ujungnya nyebut
Aku bersumpah, yang ada. Aqsamu, aku bersumpah. Demi Allah, yang ada. Yang ada dengan orang Arab jahilah, kaumnya tadi. Aku bersumpah demi Allah, mun ada agama yang lebih baik daripada agama kita orang, saya mun ada agama yang benar, bukan agama kita orang tu. Yang ada dengan kaumnya, orang Arab jahilah tadi, orang yang nyembah berhala. Nah, aku bersumpah dengan Allah, mun adalah agama yang benar, nescaya bukan agama kita orang tu. Dia tahu agama ini walahnya jauh daripada ajaran Nabi Ibrahim, dah berubah. Dia marah dengan kaumnya. Maka artinya dia orang yang beriman, meskipun dia si tahu macam ni agama yang betul, tapi dia tetap berpegang pada fitrahnya. Maka tu para ulama sebut sebagai golongan-golongan yang terselamat. Meskipun sidak Yasin sempat jumpa Nabi, tapi sidak yang diselamatkan daripada api neraka. Sebab sidak menolak agama-agama kaum sidak yang dah berubah daripada ajaran Nabi yang betul. Dan Nabi SAW sempat jumpanya sebelum Nabi jadi Rasul. Waktu Nabi masih umur 20-an, Nabi sempat jumpa Kus tu. Kus tu pada waktu ya dah 80 tahun umurnya. Nabi nangga nak dipadahnya. Nak disebutnya tadi. Jadi jangan rasa macam betul. Nabi dapat rasa betul. Waktu Nabi belum tahu dia seorang Rasul. Waktu Nabi masih muda, masih umur 20 tahun. Dia sempat jumpa si Kus tu. Cuma bila Nabi jadi Rasul, Kus tu dah meninggal dunia. Dia sempat jumpa Nabi menjadi seorang Rasul, diangkat menjadi seorang Rasul. Tapi nya Hanif, orang-orang yang berlepas diri daripada kesyirikan. Semoga Allah merahmatinya. Kedua adalah Waraqah bin Naufal. Nama tu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal tu siapa? Waraqah bin Naufal tu adalah sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siapa Khadijah? Isteri pertama Nabi. Khadijah ada sepupu, ada tunggal, namanya Waraqah bin Naufal. Sepupu Khadijah tu kita akan jumpa lagi namanya kelak. Dan dia sempat jumpa Nabi, dan dia sempat jumpa Nabi jadi Rasul, diangkat jadi Rasul, dan dia membenarkan apa yang Nabi bimbang. Tapi selama beberapa hari lepas dia meninggal dunia. Kelak kita akan cerita, akan jumpa lagi nama Waraqah tu. Tapi ingat, dia tu adalah sepupu kepada Khadijah, sepupu kepada isteri Nabi. Dan ketiga, Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah bin Jahash tu sama juga, dia menerima kaumnya menyembah berhala, dan dia sempat jumpa Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ikut hijrah pergi ke Habsyah. Tapi dia meninggal dekat Habsyah. Dia ada isteri nama Ummu Habibah. Ubaidullah tu ada isteri nama Ummu Habibah. Dia dengan isterinya Ummu Habibah berhijrah ke Habsyah. Kan? Kita akan cerita pasal hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah, Nabi suruh tidak pergi ke Habsyah, tidak pergi. Tapi Ubaidullah meninggal dekat Habsyah, ke Afrika. Jadi Ummu Habibah jadi janda, balik ke Mekah, nikah dengan Nabi. Isteri Ubaidullah bin Jahash tu, jandanya. Bila Ubaidullah meninggal dekat Habsyah, Nabi ambil Ummu Habibah sebagai isteri. Tu orang yang ketiga. Tidak tu daripada awal memang si menyembah berhala. Nombor 4, Uthman bin Al-Khuwairith. Uthman, bukan Uthman bin Affan lah. Kelak kita dalam sirah akan jumpa ramai sahabat nama Uthman. Bukan seorang je sahabat nama Uthman. Yang kita tahu Uthman bin Affan. Ada ramai lagi. Uthman bin Mas'ud, Uthman bin Talhah. Tu Uthman bin Khuwairith. Nama bapa Abu Bakar pun Uthman juga. Ramai. Nama Uthman tu nama yang biasa. Uthman bin Khuwairith, apa jadi dengannya? Dia mencari agama yang betul, dan dia jumpa agama Nasrani, lalu dia menjadi seorang Nasrani. Tetapi si diketahui sama ada dia sempat dengar si risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Para ulama si dapat mengenal pasti dia tu meninggal sebagai
dikira sebagai orang terselamat ataupun si dapat dipastikan. Dan yang kelima, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Dan sebenarnya 4 orang tu, Waraqah, Ubaidullah, Uthman dengan Zaid tu, Kus bukanlah, Kus si terlibat. Ada 4 orang tu, Waraqah, Ubaidullah, Uthman dengan Zaid tu, ada kisah tidak? Suatu hari orang Mekah mula pesta jahiliah tidak ya, dengan maksiat, dengan segala apa. Dan satu kali untuk pesta ya, semua orang Mekah keluar daripada bandar. Semua keluar daripada bandar. Tiba-tiba tinggal tidak 4 tu, Waraqah, Ubaidullah, Uthman dengan Zaid. Seorang nanggas seorang. Padahal kau si pergi, aku si dapat nerima. Dipalah oleh kaum kita tu. Samalah, aku pun sama. 4 orangnya, ada kisah tidak? Jadi sudah ada. Okey, memang benarlah. Aku nak rasa agama kaum kita tu si betul. Menyembah berhala tu semua si betul. Jadi apa kata kita berempat masing-masing keluar daripada Mekah, kita cari agama yang betul. Kelak kita balik, kita ambil agama yang betul kepada kaum kita. Jadi saya tu berpisah cari. Tapi saya rasa ayalah ujungnya tadi. Waraqah, Ubaidullah, Uthman masing-masing. Uthman tadi pergi ke Rom, dia menganut Nasrani. Cuma sebelum Nabi diutus. Ubaidullah sempat jadi sahabat. Zaid sama juga sahabat. Dan Zaid tu antara semua tu Zaid tu lah yang paling menarik ceritanya. Paling menarik, tapi rasanya si cukup masa dah nak Isyak. Tapi sekadar orang kata info terakhir lah, maklumat terakhir, Zaid tu ada anak nama Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Salah seorang sahabat yang dijamin surga. Anaknya jadi sahabat Nabi yang hebat. Cerita Zaid tu. Dan Nabi dan anaknya Sa'id tanya dengan Nabi, "Wahai Rasulullah, apa nasib bapakku? Bapakku di syurga kan di neraka?" Tanya Sa'id. Rasulullah jawab apa? Rasulullah kata, "Bapak kau dibangkitkan sebagai satu umat. Nya seorang je umat." Sebabnya saya ada jumpa mana-mana Rasul. Nya meninggal sebelum Nabi jadi Rasul. Salah, Zaid tak sempat. Maaf, salah sebut. Zaid tak sempat jadi sahabat. 5 tahun sebelum Nabi jadi Rasul, dia meninggal dunia. Tapi Nabi madah Zaid tu bangkit di hari akhirat sebagai satu umat. Dia seorang aja. Itulah tuan-tuan yang kita katakan setia dengan kebenaran walau tinggal kita seorang. Zaid tu orang yang macamnya. Walaupun rasanya seorang aja beriman, punya tetap si ngikut kaumnya, setia pada kebenaran walaupun tinggal kita seorang. Walaupun kawan-kawan kita dah jauh daripada kebenaran, keluarga kita dah jauh daripada kebenaran, kita seorang pegang dengan kebenaran. Jadi ya, pengajaran daripada kisah Zaid. Tapi insyaAllah kita sambung sikit kisahnya pada kuliah yang akan datang. Mohon maaf masa dah tamat. Masa mencemburui kita. Kita berhenti sampai situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.